Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jumpa lagi. Okey, kita sambung kali ini. Sekali lagi kita akan menyambung ulang kaji tajuk garis lurus untuk matematik SPM. But kali ini kita akan mencari persamaan garis lurus dan pintasan. Masih lagi ke pelajar ingat yang pada kelas kita yang sebelum ini cikgu kita belajar tentang mencari kecerunan. Tetapi kali ini kita akan mula menulis persamaan garis lurus dan juga kita akan cari pintasan bagi garis lurus itu. Baik, sekarang kita tengok apakah formula yang kita nak gunakan dalam persamaan garis lurus. Jadi kalau tengok ada dua formula yang cikgu kongsi di sini. Selalunya ada banyak jenis formula, tetapi cikgu fokus kepada dua formula ini. Dan biasanya untuk matematik, guru-guru banyak mengajar hanya formula nombor 1 dan formula nombor 2 ni diperkenalkan dalam matematik tambahan. Tetapi agak mudah kalau kita pakai nombor 2 untuk keadaan soalan yang tertentu. Jadi lepas ni cikgu akan perkenalkan kedua-duanya, tetapi tidak menjadi satu kesalahan kalau pelajar menggunakan formula matematik tambahan di dalam matematik. Baik, sekarang kita tengok bagaimana penerangan dia. Baik, sekarang ni kamu perhatikan persamaan garis lurus yang nombor 1. Kedua-dua persamaan itu kena ingat ya, kena hafal dan tidak ada pun dalam rumus semasa peperiksaan SPM yang sebenar, tidak diberikan. Ya, jadi yang ini memang semua terpahat dalam otak masing-masing. Y sama dengan MS tambah C, iaitu M ialah kecerunan dan C ialah pintasan Y. Jangan salah faham ya, pintasan Y sahaja yang ada simbol C. Tetapi kalau pintasan X itu bukan simbol C. Ya, dia tak ada simbol untuk pintasan X. Baik. Dan bentuk yang kedua, bentuk yang kedua ni kena tengok juga lah ya, sebab dia agak berlain. Dalam bentuk yang kedua ini biasanya sesuai dipakai untuk garis yang tidak diberi maklumat pintasan Y. Kalau pelajar-pelajar perhatikan pada rajah tu, tak ada, memang garis itu memotong paksi Y tetapi tiada nilai diberikan. Jadi tetapi ada satu titik di atas garis tersebut diberikan. Jadi titik itulah kita namakan X1, Y1. Kalau ada lebih daripada satu titik yang diberikan, pilihlah mana-mana titik dan kita namakan dia sebagai X1, Y1. Dan seterusnya kita akan gantikanlah nilai kecerunan kita dah belajar cari dan X1, Y1 ke dalam persamaan. Dan seterusnya nanti kita akan sama-sama sekali lagi buat latihan dengan menggunakan kedua-dua persamaan garis lurus tersebut apabila sesuai, bergantung kepada keadaan soalan yang diberikan. Baik, sekarang mari kita lihat pula persamaan garis lurus yang betul-betul menegak dan yang betul-betul mendatar. Ya. So, kita tengok yang betul-betul menegak macam ni, ini betul-betul mendatar, ini mendatar, semua mendatar. Jadi kalau garis yang betul-betul mendatar macam itu, kamu tidak perlu mencari kecerunannya. Kamu tahu tak apakah kecerunan garis yang betul-betul mendatar macam ni? Kalau kamulah meniti pada garis yang ni, curam tak garis ni? Tak curam kan? Tak curam langsung. Jadi kecerunannya bila tak curam langsung, tiada kecuraman dia, tiada, maka kecerunan dia pun kosong. Jadi dalam hal ni kita abaikan kecerunan itu sebab bila kita masukkan dalam formula, hilang pun huruf X tu. Jadi persamaan bagi dia simple sangat. Persamaan garis lurus ya, dia sangat mudah. Baik, sekiranya garis macam garis ni, katalah ni garis AB ni, ya. Okey, kalau dia memotong pada negatif 3, jadi persamaan garis lurus AB itu adalah Y sama dengan 3. Kenapa Y sama dengan 3? Sebab M dia kosong, kosong kali X kosong, jadi hilang huruf X, tinggal Y sama dengan 3. Kalaulah kat sini ni nilai dia 2 misalnya, ataupun 2.5, katalah tak pasti 2.5 ke apa. Ya, jadi kalau garis yang mendatar dipotong pada paksi Y pada 2.5, jadi persamaan garis itu ialah Y sama dengan 2.5, tiada huruf X. Okey, kalau kat sini adalah 4,
Jadi persamaan garis lurus dia adalah Y sama dengan 4. Kalau garis tu betul-betul berada di atas paksi X, jadi ni paksi X ni, nama khas dia paksi X, tapi persamaan dia tetap Y juga. Y sama dengan apa agak-agaknya? Very good. Ya, Y sama dengan kosong, bukan X ya. Jadi memang paksi X, tetapi paksi garis ini memotong ya paksi Y pada nilai kosong. So Y sama dengan kosong. Ya, jadi itulah dia. Dan pelajar-pelajar boleh buat satu refleksi ataupun perbandingan. Kalau garis itu mendata, betul-betul mendata, maka tiada huruf X, Y saja persamaannya. Jadi agak-agaknya kalaulah betul-betul garis itu betul-betul menegak, ada banyak letak sini betul-betul tegak, iaitu tegak macam tiang bendera. Ya, kalau dia punya kecerunan tu memang sangat tinggi sampai satu nilai yang tidak tertakrif. Ya, jadi peringkat yang kamu nak kaji tu tinggi. Jadi kamu fikirkan ini saja. Jadi katakanlah di sini nilai dia 5. Ya, pintasan Y dia pintasan apa? Pintasan X dia 5. Jadi persamaan dia bukan Y lah. Kalau sini Y saja, sini akan jadi persamaan dia akan jadi X sama dengan 5. Jadi persamaan dia. Ya, bukan kecurangan dia, persamaan dia. Kalau ini misalnya di titik ini adalah negatif 3. Jadi persamaan dia adalah Y sama dengan apa yang silapnya? X sama dengan negatif 3. Ada orang tegur cikgu tu. Okey. Kalau sini negatif 6 misalnya, apa nama persamaan garis tu? Tak payah cari kecerunan, tak payah apa. Jadi terus tulis X sama dengan negatif 6. Jadi lepas tu, ya, anak-anak kamu semua boleh mencari persamaannya. Jadi kita boleh balik yang kita punya soalan tadi tu. Ya, soalan tadi macam ini. Ingat tak soalan tadi yang dia tanya? Nyatakan persamaan QR. QR yang garis betul-betul tegak. Tadi betul-betul tegak apa dia? Ya, X saja. Tapi kita kena tahulah di sini ni berapa nilai dia. Kena tahu berapa nilai kat sini. Itulah agak mencabar sedikit kalau kes yang macam ini, tidak semudah itu. Kalau dia bagi 6, maknanya X sama dengan 6. Tapi kita tak tahu. Ya, kita tak tahu kat sini. Itu yang kena cari. Oleh kerana ini adalah pintasan X, maka kita tidak perolehinya daripada persamaan garis lurus. Kita kena kira. Ya, oleh kerana dia pintasan X, ya, pintasan X, maka pada pintasan X semua nilai pada pintasan X ni Y dia kosong. Ya. So kita gantikan Y dengan kosong, 2 kali kosong, kosong. Jadi tinggal X sama dengan 6. Jadi nilai ni kalau kita kira, kita akan dapat 6. Okey, maka persamaan bagi garis yang ini adalah X sama dengan apa? 6. Itu saja. Punca nak dapat 6, kita gantikan dalam persamaan ini. Okey. So kalau kata cikgu nak tunjukkan, boleh ya kat sini menggantikan, sebab koordinat ini X dia kita tak tahu, tapi Y dia memang garanti kosong. Itu sebabnya gantikan tempat Y dengan kosong. Jadi 2 darab kosong tambah X sama dengan 6. Kira-kira X ialah 6. Dapat nilai dia. Dan persamaan dia juga adalah X sama dengan 6. Jadi di ruang jawapan kamu tak payah tunjuk macam-macam. Cuma terus jawab persamaan dia adalah X sama dengan 6. Terus dapat 1 markah. Okey? Mudah kan? Okey. Jadi seperti soalan ini, cikgu saja. Soalan ini kita tak pernah buat, tapi tak okey. Cikgu rasa dengan rajah saja pun kamu dah nampak gambaran dia, kan? Telah diberitahu bahawa PQ selari dengan paksi X. Selari dengan paksi X. Macam ni. Jadi kecerunan dia kosong lah. Yang kita belajar tadi, garis yang mendata, tak perlu cari dia punya kecerunan. Kita terus tulis Y sama dengan apa. Tapi kita kena tahu, dia potong pada paksi Y tu, nilai dia berapa sini. Nilai dia berapa. Agak-agak macam mana? Persamaan tidak diberi. Di sini dia menguji minda kamu jugalah ya. Iaitu kalau kita ada titik 3, negatif 2, 3 ni menuju kepada nilai sini. Ni nilai 3 di sini. Sini negatif 2.
Jadi kita dapatlah nilai kat situ negatif 2. Kalau kita letakkan nak cari persamaan garis lurus dia, garis itu memotong paksi Y pada mana? Negatif 2. Jadi persamaan garis ini adalah Y sama dengan 2. Bukan keturunan ya, persamaan. Tu cikgu tak buat M. Persamaan dia. Kalau kita nak lukis garis tu panjang tu macam tu. So kita pun dapat jawapan untuk A. Terus saja ya. Penyataan yang dia kata nyatakan kalau dia tanya apakah persamaan PQ, tapi dalam soalan ni dia tak tanya pun ya. Kalau dia tanya itulah jawapannya. Okey, kita dah buat persamaan bagi garis yang sending, garis yang menegak. Cikgu tunjuk sekali lagi di sini, garis yang menegak dan garis yang menegak X saja dan garis yang mendatar Y saja. Kita dah belajar di situ. Tetapi dan akhir sekali kita akan tengok cari pintasan. Banyak soalan yang tanya pintasan X. Sebenarnya sangat senang bila kita dah dapat persamaan macam contoh yang ini. Kita dah tahu persamaan QR, daripada persamaan itu kita boleh kira pintasan X. Ya, kita boleh kira pintasan X dengan menggantikan nilai Y sama dengan kosong. Sebab tadi cikgu dah tunjuk dah sebarang nilai macam ni di sini. Garis ni potong paksi X di sini. Maka Y dia mesti kosong. Ya. Tapi X dia ada nilai negatif. Kalau garis ni potong paksi X di sini. Ni pintasan X namanya. Jadi Y dia mesti kosong. Jadi dengan kata lain, selepas ini bila kamu nampak je dia tanya pintasan X, maka kamu gantikan Y dengan kosong. Jadi kita balik yang soalan yang kita buat tadi. Baik, misalnya soalan ini. Kalau dia tanya kamu, apakah pintasan X bagi persamaan garis lurus itu? Jadi, kamu nak dapat markah dia, kamu terus gantikan tempat Y ni dengan kosong. Terus gantikan tempat Y ni dengan kosong. Kalau dia tanya pintasan X, ya, gantikan ini. Jadi selalunya buat nota lah. Untuk mencari pintasan X, nampak saja pintasan X di sini, macam di sini ya. Sini. Ya, sini ada masalah tak? Ini tak ada masalah sebab soalan ni tanya pintasan Y. Kalau pintasan Y kita baca terus dari persamaan. Okey, tengok soalan ni. Yang ni tak ada, soalan ni tak tanya. Soalan ni ada tanya pintasan X. Bila dia tanya pintasan X saja, kamu akan gantikan persamaan tu tempat Y dengan kosong. Okey. Mari kita tengok yang sebelum ni. Okey. Ini ada lagi soalan ni, ada pintasan X. Dia tanya apakah pintasan X. Jadi dalam persamaan dia gantikan dengan Y dengan kosong. Dan ini pun macam itu juga ada. Yang ini pintasan Y. Banyak soalan tanya perkara-perkara yang sama je. Macam ini. Macam ni. Yang ni soalan ni pun agak senang. Dia tanya pintasan Y. Baik. Kita berbalik-balik kepada soalan nombor 1 tadi. Nombor 1 tadi dia tanya macam mana cikgu nak bantu kamu untuk jawab balik soalan yang kamu buat tadi. Yang ni cikgu merujuk pada soalan nombor 9. Jadi okey, ini soalan nombor 1. Okey, tadi kita dah cari persamaan MN, kita dah dapat ini persamaan MN. Kemudian dia kata apa? Cari pintasan Y. Jadi soalan ini amat mudah. Dia kata apa? Pintasan Y.
Bila pintasan Y, tak payah susah-susah payahlah, kita baca terus. Iaitu ya, Y sama dengan MX tambah C, C pintasan Y. Jadi pintasan Y dia ialah 9. Kena tulis balik ya. Kamu ada orang terus sama dengan 9. Maka kalau dia buat macam ni saja, dia tidak dapat markah apa-apa. Dia kena tulis perkataan pintasan Y sebab soalan dia tanya pintasan Y. Baik, soalan yang kedua dia tanya pintasan. Okey, soalan kedua ni agak mudah. Ada tak soalan ni? Tak ada, ya? Tak ada pintasan. Jadi kalau ditanya pun kamu gantikan dengan nilai yang diberikan. Baik, katalah merujuk kepada soalan ini. Okey, merujuk kepada soalan ini. Soalan ini, kalaulah dia tanya, apakah pintasan bagi garis ini? Pintasan apa? Pintasan Y, tak ada masalah. Pintasan Y jawapan dia 7. Tapi kalau dia tanya cari pintasan X. Kalau dia tanya pintasan X, ya cikgu tulis balik kat sini. Kalau dia tanya pintasan X, kamu nampak saja perkataan pintasan X, maka kamu gantikan dengan yang nampak saja ini, kamu gantikan Y dengan kosong. Jadi untuk persamaan ini, kalau kita nak cari pintasan X dia, ganti Y dia dengan kosong. Betul-betul bawah dia ganti kosong. Kosong sama dengan, yang lain sama aja. Negatif 1/2 X tambah 3. Lepas tu, kamu tahu tak, bila kamu ganti saja Y dengan kosong, maka sudah berjaya dapat 1 markah. Seronok tak macam tu? Senang aja. Lepas tu kerja kamu carilah nilai X. Ya, kita belajar ini algebra, jadi X di sini negatif, cikgu pindah belah sana. Setengah X sama dengan 3. Jadi X kira-kira dapat 6. Jadi jangan berhenti di sini sebab soalan dia tanya apakah pintasan X. Jadi kamu kena tulis balik. Kalau berhenti di sini, dia ada banyak implikasi. Mungkin membawa erti persamaan garis yang betul-betul tegak. Mungkin membawa erti pintasan ataupun nilai bagi nilai X. Ataupun mungkin pintasan X sendiri. Jadi kita make it clear, kita tulis balik. Soalan dia tanya pintasan X, maka kamu pun jawab pintasan X. Bagi mereka yang tidak tulis pintasan X itu balik sebagai 6, dia berhenti di sini, maka cikgu nak cakap dia tidak ada markah sebab markah berada di sini. Kamu tengok, untuk pintasan sangat mudah. Bila tanya pintasan Y, baca terus. Bertanya pintasan X, ganti Y dengan kosong. Ataupun kamu boleh buat pemikiran, dia tanya pintasan X, Y kosong, tanya pintasan Y, X kosong, ganti. So itulah dia. Jadi kamu dah belajar semua berkenaan dengan garis lurus, dan perkara yang paling penting dalam garis lurus yang dapat menyumbang markah yang banyak adalah persamaan garis lurus sendiri. Bagaimanapun puncanya adalah mesti tahu cara mencari kecerunan. Kalau awal-awal lagi kecerunan kamu tidak dapat jawab dengan betul, maka keseluruhan persamaan garis lurus itu adalah salah. Ya? Jadi biasakan diri kamu tidak semestinya sentiasa pakai formula nombor 1, nombor 2 juga dibenarkan walaupun formula ini diperkenalkan dalam matematik tambahan. Jadi cikgu harap sangat selepas ini pelajar-pelajar kalau tidak mahir, buat sebagaimana yang cikgu dah ajar tadi, iaitu belajar cari kecerunan saja. Lepas tu bila dah boleh, applykan ataupun masukkan kecerunan yang diperolehi itu ke dalam persamaan garis lurus. Kemudian dan seterusnya baru mencari pintasan. Dan apabila telah cekap, maka buat satu komplit ataupun lengkap satu soalan daripada mula sehingga akhir. Okey, dan cikgu harap cikgu dapat membantu walaupun dalam jangka yang pendek ini kamu semua dapat faham tentang apa yang diperlukan dalam soalan garis lurus. Alhamdulillah, kita dah habis belajar buat ulang kaji tentang tajuk garis lurus. Ya, daripada garis lurus tu, ingat ya, kita dah belajar kecerunan, mencari kecerunan garis lurus. Kita dah belajar dah menulis persamaan garis lurus, dan ingat ya, 2 persamaan yang cikgu perkenalkan di situ kena hafal ya. Dan apa lagi yang kita dah belajar? Ya, kita belajar pintasan ya. Kalau pintasan X dan pintasan Y. Jadi untuk kelas cikgu ini, dan untuk mencari titik koordinat, kemungkinan lain kelas kita akan buat ulang kaji tentang mendapatkan titik. Jadi setakat ini saja, dan cikgu harap ya sebelum kita
berpisah dan bertemu kemungkinan di kelas yang lain. Cikgu harapkan sangat kamu selepas kelas ini cuba buat balik latihan itu beberapa kali. Walaupun soalan itu adalah soalan yang pernah dibuat bersama-sama dengan guru dan tidak perlu mencari soalan berbagai-bagai soalan di sana sini. Soalan yang ada pada kamu, modul yang cikgu beri, boleh buat kembali. Dan bila amalan yang membuat latihan secara latih tubi, insya-Allah kamu dapat, ya, sebab usaha yang orang yang rajin selalu mendapat ganjaran yang baik. Jadi jangan susah hati, buatlah berkali-kali dan tidak rugi, ya, kalau kamu belajar berkali-kali berulang-ulang dan kamu juga boleh mengajar kawan-kawan nanti bila sekolah buka nanti. Okey, itu saja daripada cikgu. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.